Lan Pet Pet, detik sunyi yang berbicara. Tiada siapa menjangkakan bahawa pada suatu malam yang kelihatan seperti malam-malam biasa yang lain, suara Lan Pet Pet, pelawak yang selama ini memecah sunyi dengan gelak tawa, akhirnya terhenti, bukan kerana kehabisan kata, tetapi kerana tubuhnya sendiri mengkhianati. Dalam diam, detik itu datang tanpa memberi salam, seperti pencuri di tengah malam, merampas separuh daripada kekuatan tubuhnya. Dan malam itu, buat pertama kali dalam hidupnya, Lan Pet Pet sunyi. Benar-benar sunyi. Lan Pet Pet, nama yang selama puluhan tahun sinonim dengan komedi lincah dan watak ceria dalam sitkom-sitkom populer negara, kini berdepan dengan satu babak kehidupan yang tiada skrip jenaka. Pada usia 56, beliau disahkan mengalami serangan stroke yang hampir meragut, bukan sahaja suaranya, tetapi juga nyawanya. Dunia yang dulu penuh warna dan bunyi-bunyian gelak kini jadi kelam dan perlahan, seolah-olah masa sendiri enggan bergerak. Namun, inilah yang membuatkan cerita ini lebih dahsyat daripada sekadar berita kesihatan selebriti. Kerana Lan Pet Pet yang selama ini lebih selesa menyembunyikan kesedihan di balik pentas, akhirnya memilih untuk bersuara. Dan suaranya kali ini bukan untuk membuat orang ketawa. Semuanya bermula di satu majlis tertutup di pinggir ibu kota, di mana beliau sepatutnya muncul sebagai tetamu kejutan untuk seorang kenalan lama dari dunia seni. Tetapi malam itu bukan ketawa yang menyambutnya, sebaliknya jeritan panik dan linangan air mata. Saat beliau rebah perlahan ke lantai, memegang dada dan bibir mula herot, semua yang hadir terpaku dalam kebingungan. Ambulans dipanggil. Dalam masa beberapa minit, dunia Lan Pet Pet berubah sepenuhnya. Di hospital, diagnosis diberikan tanpa sebarang keindahan bahasa. Stroke iskemik, aliran darah ke otak terganggu, ujar doktor. Keluarganya terpaku, manakala Lan sendiri hanya mampu menatap siling putih yang kelihatan seperti layar kosong. Tiada skrip untuk babak ini. Apa yang lebih mencengkam adalah hakikat bahawa beliau menyembunyikan simptom-simptom awal sejak beberapa minggu sebelum itu. Sakit kepala luar biasa, kebas pada tangan kiri, dan kekeliruan seketika. Semua itu beliau anggap sebagai keletihan biasa. Saya fikir itu hanya sebab terlalu sibuk, terlalu banyak fikir, terlalu banyak kerja. Katanya dalam satu temu bual eksklusif yang mengejutkan ramai, kerana selama ini Lan Pet Pet bukan jenis yang berkongsi kelemahan. Satu soalan utama mula berlegar dalam kalangan peminat dan kenalan. Kenapa baru sekarang dia bersuara? Jawapannya begitu pribadi dan sangat manusiawi, dia takut. Takut kehilangan identiti. Takut bahawa dengan mengaku dirinya lemah, dia akan hilang tempat dalam hati penonton yang selama ini hanya mengenal dia sebagai si lucu, si kebal, si tiada masalah. Namun ironi kehidupan memang kejam, kerana sunyi yang beliau hindari selama ini akhirnya menjadi satu-satunya teman setia ketika dalam pemulihan. Dalam sunyi itulah beliau belajar semula bagaimana untuk bercakap, untuk menulis, untuk mengenali semula siapa dirinya tanpa pentas dan lampu sorot. Dan dalam sunyi itu jugalah terbit satu keputusan untuk akhirnya bersuara bukan sebagai pelawak, tetapi sebagai manusia. Salah satu detik yang paling menyentuh adalah sewaktu beliau melihat semula rakaman dirinya sendiri ketika beraksi di pentas. Beliau menceritakan bagaimana hatinya seakan diremuk melihat wajah yang pernah ceria itu, kini hanya mampu bergerak perlahan dengan bantuan fisioterapi. Saya tengok diri saya macam tengok orang lain. Rasa jauh, rasa macam mimpi. Katanya dengan suara yang sedikit serak, namun syarat dengan kejujuran. Lebih menyayat hati adalah pendedahan beliau tentang malam-malam panjang yang dihabiskan di bilik hospital dengan mata terbuka,
merenung langit-langit, bertanya sama ada semua ini satu bentuk hukuman atau peluang kedua. Beliau akui pernah berharap untuk tidak bangun semula. Tetapi, sesuatu, mungkin kenangan anak-anak, mungkin senyum peminat, mungkin juga panggilan jiwa, membuatkannya bertahan. Dan bertahanlah beliau, tetapi kali ini dengan misi baru. Lan Pet Pet tidak lagi mahu hanya membuat orang ketawa. Kini, beliau mahu memberi makna kepada setiap detik hidup, terutama buat mereka yang selama ini menyangka bahawa tubuh mereka akan sentiasa kuat, suara mereka akan sentiasa kedengaran. Temu bual yang beliau lakukan bukan sekadar luahan, tetapi seakan-akan pernyataan perang terhadap keheningan yang membunuh perlahan. Saya diam terlalu lama. Sekarang saya nak cerita, bukan pasal gelak, tapi pasal hidup, katanya. Dan kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada mana-mana punchline komedi. Kisah Lan Pet Pet ini bukan sekadar kisah seorang selebriti jatuh sakit. Ia adalah kisah tentang bagaimana manusia berdepan dengan ketakutan terbesar, kehilangan diri. Dan dalam usaha mencari kembali siapa dirinya, Lan Pet Pet membawa kita menyelami satu dunia yang penuh liku, penuh pertarungan batin, dan penuh kesunyian yang akhirnya berbicara. Beliau belum pulih sepenuhnya. Jalan ke hadapan masih panjang. Tetapi satu hal pasti, beliau tidak lagi diam. Dan setiap kata yang keluar darinya kini membawa makna yang lebih besar daripada sekadar hiburan. Kerana kadangkala, dari sunyi yang paling dalam, lahir suara yang paling jujur. Lan Pet Pet. Sunyi yang membawa ingatan. Ketika suara Lan Pet Pet mula berkumandang semula, bukan dipentas, tetapi dalam satu dokumentari rakaman berdurasi hampir sejam di YouTube, ribuan mata terpaku. Bukan kerana jenaka yang mencuit hati, tetapi kerana tatapan mata seorang lelaki yang pernah membuat Malaysia ketawa, kini berbicara tentang rasa sepi yang tidak mampu ditertawakan. Suaranya perlahan, lidahnya masih belum cukup lancar akibat strok, tetapi setiap suku kata terasa lebih kuat daripada apa jua lontaran punchline yang pernah disampaikannya. Ia bukan sekadar pengakuan, ia satu bentuk kelahiran semula. Dalam dokumentari itu, terdapat satu babak yang memotong terus ke hati. Kamera menyorot pada meja kecil di sisi katil hospitalnya. Terdapat sebuah jam tangan lusuh, satu gambar lama yang disimpan dalam bingkai kayu usang, dan sehelai kertas yang dilipat berkali-kali. Kekuningan warnanya. Itu adalah puisi pertama yang pernah beliau tulis ketika zaman remaja, waktu di mana jenaka belum jadi senjatanya dan impian belum dinodai realiti. Waktu saya tulis ni, katanya sambil menunjuk ke kertas, saya cuma budak kampung yang takut pada dunia. Tapi bila saya mula buat orang ketawa, saya lupa pada ketakutan tu. Sampai saya jatuh sakit, baru saya sedar. Ketakutan tu tak pernah hilang. Ia cuma menyorok di balik gelak orang lain. Dari tawa ke trauma, zaman kegemilangannya bermula sejak era sitkom 90-an, di mana nama Lan Pet Pet menjadi penyambung dua dunia, antara rakyat biasa dan pentas hiburan. Wataknya bukan sekadar pelawak, tapi suara masyarakat. Bersahaja, lantang, kadang-kadang celupar, tetapi jujur. Namun di balik kemasyhuran itu, ada satu peristiwa yang tidak ramai tahu benar-benar meninggalkan kesan mendalam dalam jiwanya. Pembunuhan kejam Paco Stanley di Meksiko. Paco Stanley, seorang pelawak dan pengacara terkenal Meksiko, ditembak mati di tempat awam pada tahun 1999. Di hadapan penonton, peminat, dan sahabat. Ia bukan sekadar pembunuhan, tetapi simbol kehancuran suara jenaka dalam suasana politik penuh ketegangan. Lan Pet Pet, yang ketika itu berada di puncak karier, menyimpan keratan berita itu di dalam dompetnya. Saya simpan kerana saya tahu. Pelawak juga boleh mati dalam diam, katanya. Dan bukan semua kematian datang dari peluru.
Ada yang datang perlahan, macam stroke. Peristiwa itu membentuk sisi gelap dalam dirinya yang jarang ditonjolkan. Dalam diam, beliau sering tertanya-tanya, sejauh mana seseorang boleh menjadi kuat di mata orang, sedangkan di dalam sedang retak beribu. Apabila beliau mula mengalami tekanan darah tinggi yang tidak menentu, insomnia kronik dan sakit kepala yang datang secara tiba-tiba, semua itu beliau abaikan. Seolah-olah trauma yang dahulu tidak pernah pergi, kini kembali dalam bentuk yang lebih perlahan, tetapi mematikan. Suara-suara dari masa lalu. Dalam fasa pemulihan, beliau kembali ke tempat di mana semuanya bermula. Rumah pusaka kecil di pinggir Kuala Kangsar. Di sinilah, menurut beliau, roh sebenar dirinya masih tertinggal. Suara maknya yang pernah menjerit dari dapur. Jangan main hujan nanti demam. Seolah-olah masih terngiang. Di ruang tamu, televisyen lama yang pernah menyiarkan rancangan lawak pertamanya masih tersandar di dinding, kini berhabuk dan bisu. Di satu petang yang muram, beliau mengambil keputusan untuk menulis semula. Bukan skrip jenaka, tetapi catatan hidup. Diari stroke dipanggilnya. Dalam tulisan yang kadang terhenti kerana tangan masih lemah, beliau menulis tentang detik-detik terakhir sebelum rebah. Bagaimana sebelum serangan itu, beliau sedang menulis caption Instagram tentang lakonan zaman 90-an. Tiba-tiba huruf jadi kabur. Jari macam tak tahu nak taib. Saya cuba gelak, tapi bibir saya sengit. Setiap perincian ditulis bukan untuk simpati, tetapi untuk menyampaikan satu mesej, bahawa musuh paling besar bukanlah penyakit, tetapi keengganan untuk mengakui bahawa kita manusia. Perhubungan yang terluka dan terlupa. Dalam naratif yang dibina semula itu, beberapa nama lama mula disebut. Rakan pelawak seperjuangan, bekas pasangan kerja, bahkan anak-anak seni yang dahulu pernah berguru dengannya. Ada yang masih setia bertanya kabar, ada juga yang hilang entah ke mana. Tetapi yang paling menyentuh adalah hubungannya dengan anak lelakinya sendiri, yang pernah menjauh selepas satu pertelingkahan tentang masa depan. Dia kata, saya pentingkan kerja lebih dari keluarga. Saya nafikan waktu itu, tapi bila saya sakit dan dia tak datang hospital seminggu pertama, saya tahu mungkin dia betul. Namun takdir punya cara yang pelik untuk menyatukan semula yang terpisah. Suatu hari, ketika sedang menjalani sesi terapi pertuturan, seorang lelaki muda melangkah masuk, memegang mikrofon dan berkata, "Abah, boleh kita cuba menulis skrip sama-sama?" Dan Lan Pet Pet hanya mampu angguk dengan air mata yang bukan dari kesedihan, tetapi kelegaan. Dunia lama, suara baru. Kembali ke dunia hiburan bukan matlamat utamanya, tetapi menyampaikan pengalaman menjadi suara kepada yang tak bersuara. Itu misinya kini. Beliau mula menjelajah ke pusat-pusat kesihatan, bukan sebagai selebriti, tetapi sebagai pesakit stroke yang hidup semula. Beliau berdiri dengan kaki yang belum sepenuhnya stabil, tetapi kata-katanya kini lebih teguh daripada mana-mana pentas. Dan anehnya, setiap kali beliau mula bercerita tentang malam kelam itu, tentang detik bilik hospital, tentang suara jururawat yang seakan gema dari dunia lain, tentang jam dinding yang seolah-olah berhenti, penonton jadi senyap. Mereka tidak ketawa, tetapi mereka tidak berganjah. Seolah-olah buat kali pertama, mereka mendengar Lan Pet Pet sebagai manusia, bukan watak. Lan Pet Pet, di sebalik cahaya pentas sunyi. Itu adalah teman paling setia Lan Pet Pet selepas terkena serangan stroke. Ia bukan sunyi dari bunyi, tetapi sunyi dari kefahaman. Orang masih menatap wajahnya di media sosial, masih menulis komen, menghantar doa, dan kadangkala jenaka. Tetapi tidak ramai benar-benar mengerti, lelaki ini sedang bergelut di antara dua dunia. Dunia kenangan yang menghakis, dan dunia hari ini yang tidak menunggu sesiapa. Ada satu malam
yang beliau ceritakan secara sepintas lalu, tetapi nadanya berubah sewaktu menyentuhnya. Sebuah malam yang basah, penuh dengan bau hospital, di mana satu bayang muncul di kaki katilnya, seorang lelaki berjubah hospital, dengan wajah yang menyerupai dirinya sendiri, tetapi lebih tua, lebih letih. Dia pandang saya dan bisik, "Kau dah tak boleh lari dari siapa engkau sebenarnya." Lan Pet-Pet menunduk, membiarkan kata-kata itu melayang di udara. Ruang-ruang yang menyimpan suara. Di rumahnya kini, beliau menyusun semula semua pita VHS lama, rakaman lawak, siaran langsung, potongan rancangan TV yang pernah membuatnya terkenal. Tetapi setiap kali pita dimasukkan, suara gelak penonton menjadi gema yang menyakitkan. Ia seperti suara-suara dari masa lalu memanggil namanya, tetapi bukan untuk menghibur, sebaliknya menuntut jawaban. Di ruang tamu, ada satu sudut yang dipenuhi kertas bertulis tangan, puisi, nota pendek, lakaran sketsa wajah-wajah yang sudah tiada. Salah satunya bertulis, "Ketawa adalah topeng paling berat, tapi paling ramai sanggup pakai." Kata-kata itu ditulis pada tahun 2011, pada malam selepas beliau menolak satu tawaran berlakon besar, sebuah keputusan yang hanya diketahui oleh pengurus lamanya, yang kini sudah meninggal dunia. Siapa lagi yang tahu rahasia ini? Mengapa beliau menolak? Tidak ada jawaban jelas. Dan Lan Pet-Pet sendiri tidak mahu menjawab. Bukan semua perkara perlu dikongsi. Kalau semua dibuka, apa lagi yang tinggal untuk kita hayati sendiri? Bayangan dalam cermin. Setiap pagi, Lan Pet-Pet memulakan harinya dengan melihat cermin. Tapi kini, wajah yang dilihat bukan wajah pelawak rakyat. Ia adalah wajah seorang lelaki yang sedang belajar untuk menerima kelemahan. Sebelah kanan wajahnya masih sedikit condong, mata kanan kadang tidak terbuka sempurna. Tapi lebih dari itu, ada sesuatu dalam renungan matanya, seperti orang yang pernah tersesat dan baru menemui jalan pulang, tapi tidak pasti mahu melangkah. Satu hari, ketika sedang mencukur dengan perlahan, beliau melihat bayangan seorang wanita berdiri di belakangnya. Saya sangka itu bayangan Ma, tapi bila saya toleh, tiada siapa. Matanya sayu. Kadang-kadang kita nampak orang yang kita rindukan, bukan sebab mereka datang, tapi sebab kita dah terlalu sunyi. Pertemuan yang tidak diceritakan. Terdapat satu kisah yang beliau tidak pernah kongsi dalam mana-mana wawancara. Sebuah pertemuan di lorong belakang sebuah panggung kecil di Johor Bahru, beberapa bulan sebelum terkena stroke. Seorang wanita tua dengan tongkat menghampirinya selepas persembahan, memanggil namanya dengan perlahan. "Kau tak ingat aku, kan?" katanya. Lan Pet-Pet menoleh, tetapi tidak menjawab. Wanita itu tersenyum dan menghulurkan sekeping surat kecil, dibalut dengan kain merah jambu. Surat itu masih tersimpan di dalam laci meja kecil biliknya. Beliau belum membukanya. "Saya tak pasti saya sedia," katanya dengan nada yang sukar dibaca. Apakah surat itu membawa jawaban kepada sesuatu, atau luka lama yang masih berdarah? Tidak ada siapa tahu. Antara doa dan dendam, beberapa minggu selepas stroke, beliau menerima satu panggilan telefon. Nombor tidak dikenali. Suara di hujung talian perlahan, tetapi penuh dendam. "Kau ingat, kau boleh bersihkan semuanya dengan jadi sakit?" Suara itu terputus sebelum beliau sempat menjawab. Siapa pemilik suara itu? Apa maksudnya? Lan Pet-Pet hanya geleng kepala bila ditanya. Tetapi sejak malam itu, beliau tidak lagi tidur lena. Diari stroke miliknya dipenuhi dengan lukisan bentuk mata. Ratusan mata yang seolah memandangnya tanpa henti. Dalam satu halaman, beliau tulis, "Dosa bukan hanya dari perbuatan, tapi dari ketawa yang kita buat atas kesedihan orang lain." Malam-malam tanpa waktu. Dalam beberapa malam tertentu, beliau tidak tidur. Sebaliknya,
duduk diam di balkoni rumah kecilnya, menatap bintang. Kadang bercakap sendiri, kadang baca puisi, kadang menyanyi perlahan lagu lama yang pernah dimainkan arwah bapanya. Lagu itu, tiada siapa tahu tajuknya, dan tidak ada rakaman. Tetapi Lan Pet Pet menyebut ia sebagai lagu ibu saya menangis waktu ayah tinggalkan dia. Tangisan tidak datang dalam bentuk biasa. Ia datang dalam resah, dalam detik kosong ketika telefon tidak berbunyi, dalam cawan teh yang tidak dihabiskan, dalam baju yang sudah 3 hari tergantung di belakang pintu. Dan dalam semua sunyi itu, hanya satu soalan kekal menghantui. Apakah aku masih lucu kalau tiada siapa lagi mahu ketawa? Pada suatu petang yang berangin di penghujung November, langit Kuala Lumpur tampak seperti kanvas tak bernyawa, kelabu, berat, dan tak memihak. Dari balkoni rumahnya, Lan Pet Pet duduk bersandar di kerusi kayu yang berdecit kecil setiap kali angin menyapa. Di tangannya, secawan kopi yang entah kali keberapa dia buat, tetapi jarang dihirup sampai habis. Di pangkuannya, sebuah buku nota dengan kulit lusuh, dibalut pita pelekat berwarna hitam yang hampir tanggal. Ada tarikh yang dicatat di halaman pertama, 12 Januari 1996. Itu hari aku mula gelak palsu, katanya sekali kepada seorang wartawan yang kini sudah bersara. Wartawan itu tidak mencatat kata-katanya, dia hanya angguk, seperti tahu ada sesuatu yang lebih dalam sedang disampaikan, sesuatu yang bukan untuk dicetak. Di halaman-halaman terakhir buku nota itu, bertaburan serpihan pemikiran, seperti, kenapa orang hanya ingat aku bila mereka nak gelak? Kalau aku mati di dalam bilik ini, siapa yang akan jumpa dulu, bau atau kenangan? Mak suka warna ungu, tapi aku tak pernah beli pun bunga untuk dia. Kadang-kadang aku rasa aku dah mati, tapi dunia belum sedar. Beberapa muka surat kemudian ada sketsa tangan, bukan wajah, bukan bangunan, tetapi sebuah pintu kayu, terkunci, tanpa tombol. Di bawahnya tertulis dengan tulisan kecil, ini pintu aku tak pernah berani buka. Beberapa hari selepas itu, jiran sebelah mendakwa melihat Lan Pet Pet berjalan kaki keluar rumah sekitar pukul 3 pagi. Dia memakai baju Melayu lama, tanpa songkok, hanya selipar jepun lusuh di kaki. Wajahnya tampak tenang. Saya tanya nak ke mana? Dia senyum dan kata, nak pergi tengok tempat yang saya tak pernah jejak. Tapi tak seorang pun tahu apa maksudnya. Pada waktu yang sama, seseorang telah menghantar satu bungkusan ke stesen TV lama, tempat beliau dulu pernah merakam rancangan mingguan. Di dalamnya, pita VHS yang diberi label tangan. Untuk sesiapa yang masih percaya ketawa, boleh menyembuhkan. Tiada alamat pengirim, tiada penjelasan. Pita itu dimainkan oleh petugas muda stesen dan di dalamnya hanya kelihatan rakaman sunyi. Lan Pet Pet duduk di hadapan kamera, memandang terus ke lensa. Tiada kata-kata, hanya tatapan, 47 minit, tanpa henti, tanpa kedip, dan di hujungnya beliau tersenyum kecil, bukan senyuman pelawak, tetapi senyuman seseorang yang baru sedar sesuatu, atau akhirnya menerima sesuatu. Beberapa minggu kemudian, akaun media sosial beliau dikemas kini. Bukan dengan gambar, bukan dengan video, tetapi dengan satu ayat ringkas. Kadang kita hilang, bukan sebab kita lemah, tapi sebab kita dah cukup kuat terlalu lama. Tidak ada siapa tahu siapa yang mengurus kemas kini itu. Komentar pun bercampur baur. Ada yang mendoakan, ada yang bertanya, ada yang menuduh ia promosi, dan ada juga yang hanya meninggalkan emoji sedih. Tetapi tidak ada sesiapa dapat mengesahkan keberadaan sebenar beliau. Rumahnya kini tertutup. Peti suratnya penuh. Jiran hanya kata, dia masih ada, saya rasa, atau mungkin bayang-bayang dia yang masih belum pergi. Dan begitulah,
Nama Lan Pet Pet kekal terapung dalam dunia maya, antara realiti dan legenda, antara ketawa dan kesunyian. Adakah dia masih hidup? Atau hanya hidup dalam kenangan orang lain? Adakah dia sudah berdamai dengan masa lalu? Atau masa lalu yang masih mencari dia? Tidak ada jawapan. Dan mungkin memang tidak sepatutnya ada.